Okay tuan-tuan, hari ni video saya nak buat video mengenai pendawaian solar panel. Okay, pendawaian ni agak penting. So skim mana yang kita pilih, sama ada parallel ataupun series, dia akan memberi impact berbeza kepada sistem solar panel kita dan performance. Okay, so saya straight to the point. Kita dalam pendawaian solar panel ni ada dua. Okay, ada dua jenis, iaitu siri dan selari. Sebelum ni sebenarnya saya ada buat video berkenaan perkara ni, tetapi terbalik. So saya buat lagi sekali video. Never mind. So secara siri, apa maksud siri? Kalau kita bayangkan 4 ni adalah solar panel dan 3 ni pun solar panel. Okay, ini adalah siri dan ini ada selari. So apa maksudnya? Positif dan negatif setiap solar panel ni kita loopkan atau kita gabungkan, kita cantumkan. Okay, at the end of the day, circuit yang kita dapat adalah di hujung ni, seperti ini. Okay, ini adalah yang akan kita sambung kepada grid tie inverter ataupun solar charge controller. Okay, so apa beza siri dengan selari? Apa kelebihan siri? Okay, sekiranya kita buat pendawaian solar panel ataupun bateri pun menggunakan boleh menggunakan skematik begini. Sekiranya kita menggunakan bersiri, ini bermakna semua solar panel akan berfungsi sebagai satu solar panel. Okay, sekiranya di sini adalah 12 volt 10 12 volt 10 12 volt 10 12 volt 10 output dia. Sekiranya kita buat pendawaian seperti ini bersiri, outputnya adalah akan meningkatkan voltage, bukannya ampere tetapi voltage. So dalam kes ni 12 volt, dia akan jadi 48 volt dan kekal dengan 10 amp capacity. Okay, so apa kelebihannya? Kelebihannya adalah sekiranya kita dapat menggunakan sistem pendawaian kita menggunakan low amperage, kita boleh gunakan wire yang tidak perlu terlalu tebal. Thickness wire kita boleh control. Semakin tebal wire, semakin kurang fleksibel. Okay, so contohnya sebab saya biasa menggunakan wire mega, dan wire mega agak keras. Kita tahu kalau untuk sistem contohnya begini, 10 amp 48 volt. Okay, pada 10 amp ni wire jenis mana? Mungkin 1.5 mm itu yang boleh tahan, tapi saya tak sarankan. That is the maximum capacity yang dia boleh tanggung. Mungkin kita boleh guna 2.5 mm. Okay, 2.5 mm okay, untuk 10 amp. Dan apa kekurangan dia? Kekurangan dia adalah solar panel ni, dia seperti saya kata, dia berfungsi sebagai satu solar panel walaupun 4, sebab kita bersambung sebagai siri. Sekiranya berlaku shading, okey, solar panel, one of the solar panel, kita ada pokok di sini ataupun ada kesan bayangan, dia akan dropkan the entire system kita. Okey, output dia akan drop untuk semua sistem ni. Itu kekurangan dia. Okey, walau bagaimanapun, dengan konsep selari, wiring secara selari, setiap solar panel ni dia akan act ataupun berfungsi sebagai satu solar panel. Maksudnya kita ada 3 solar panel dan dia akan berfungsi sebagai 3 solar panel. Okey, so bagaimana secara selari? Yang positif, okey, kita sambung dengan yang positif. Yang negatif kita gabungkan dengan yang negatif, dan akhirnya kita dapat positif dan negatif. Okey, dan ini yang kita akan sambungkan ke solar charge controller ataupun grid tie inverter. Right, so sekiranya di sini solar panel ada 12 volt 10 amp 12 volt 10 amp 12 volt 10 amp, outputnya di sini nanti adalah tetap 12 volt. Dia akan maintain voltage dia, tetapi yang naik adalah amperage dia. Amperage nya, jadi kalau sini 10 amp, kalau ada 3, 30, kalau ada 4, 40.
So kalau 40M, kita memerlukan wire thickness yang besar. Dalam kes ni kalau katakan 30M, kita boleh menggunakan wire thickness 4mm ataupun 6mm wire. Okay. Bayangkan ini baru aja 4 solar panel. Kalau katakan kita ada lebih sistem yang lebih besar, so adakah kita boleh menggunakan secara selari terpulang pada masing-masing. Okay. Tetapi ada pro dengan cons macam saya cakap tadi. Sama ada kita nak choose selari ataupun bersiri. Walaupun bagaimanapun, sebelum kita decide perkara ni, ataupun after kita decide mengenai sistem kita ni, mana satu wiring yang kita nak, kita perlu juga lihat kepada capability solar charge controller ataupun grid tie inverter kita. Sama ada dia boleh menerima dalam range voltage dan amperage yang kita cadang ataupun kita estimate untuk hasilkan. Contohnya dalam kes ni adalah 48 volt 10 katakan, because kita ada 12 volt. Okay. Kita kena cari solar charge controller yang mempunyai range yang begitu. Okay. Sama juga dengan kes ni. Jadi itu sahajalah untuk dari segi pendawaian bersiri dan secara selari. Okay, terima kasih. Saya harap dapat tuan-tuan dapat manfaat daripada video ni, dan boleh subscribe, share dan like channel saya. Terima kasih.